Assalamualaikum, bertemu dalam Ramadan Awani. Kita ada seorang tokoh, seorang anak muda yang cukup aktif, cukup kreatif dan inovatif dalam industri muzik. Seorang komposer, seorang penyanyi, seorang penerbit dan juga seorang usahawan. Bermula daripada lagu-lagu ketuhanan berunsur nasyid dan sebagainya, tetapi hari ini lebih berbentuk contemporary dan sebagainya. Jadi bersama saya pada malam ini saudara Hafiz Hamidun. Terima kasih Hafiz kerana bersama kami dalam Ramadan Awani. Sebagai penggiat seni, sebagai anak muda, sebagai katakan generasi Y, berada dalam konteks industri dan dalam masa yang sama untuk berdakwah. Jadi apa cabarannya untuk katakan reach out lebih ramai pendengar kita, lebih ramai yang katakan peminat kita, dalam masa yang sama kita dapat merasai denyut nadi anak muda hari ini. Bukan senang kan Hafiz? Saya rasa perkara yang pertama yang kita buat pokok pangkalnya ialah untuk menjadikan agama itu sesuatu gaya hidup. Agama itu lebih indah untuk kita hayati. Semua orang saya rasa kalau kita khusus untuk orang beragama Islam, mereka percaya bahawa ada perkara-perkara kewajipan yang perlu mereka buat. Ada juga perkara-perkara yang akan kalau sekiranya kita initiate perkara yang baik kepada orang lain, akhirnya dia akan menjadi jariah yang berterusan. Itu yang pokok pangkal yang pertama, tujuan untuk menjadikan ia sebagai salah satu jariah dalam hidup saya. Sebagai usahawan, sebagai penerbit dan juga sebagai penyanyi dalam konteks industri muzik hari ini, kita perlu berada dalam industri hari ini lah, maksudnya trend, market dan sebagainya. Bagaimana you catch up dengan suasana ini? Industri sekarang secara global bergerak dengan keadaan yang sangat pantas. Sekarang tidak ada genre tertentu. Seperti tahun 2090-an ada musim-musim, yang sekarang tak ada musim. Jadi pada saya cara kita catch up itu ialah dengan kena berfikiran 3-4 langkah lebih ke depan. Dan dalam masa yang sama kita perlu lihat trend muzik semasa di mana kekuatan lokaliti muzik itu, di situ perlu kita gemblingkan. Sebagai contoh, kalau kita lihat muzik spiritual, muzik Islam, muzik nasyid khususnya, kekuatannya sebenarnya bukan dekat negara Arab. Nusantara, Asia Tenggara ialah sebenarnya yang menentukan. Sekiranya Mahir Zain boleh berjaya di Malaysia, membawa ke Indonesia, akhirnya beliau berjaya ke seluruh dunia. Raihan sebagai satu masa dulu memang berasal dari Malaysia, dan akhirnya berjaya menakluki muzik Islam secara kontemporari di seluruh dunia. Dan sebenarnya banyak penggiat industri muzik Islam, spiritual, nasyid khususnya, mensasarkan Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia sebagai pusat di mana mereka perlu mencari fans, mencari kekuatan ataupun test market di situ. Jadi saya lihat di sinilah tempat yang sangat bagus, dan kita berada di sini, kita tahu segalanya, kita faham market 10 tahun sebelum ni, dan kita harus berjaya predict 3-4 tahun yang mendatang. Menubuhkan artifact production, artifact international, dan itu saya rasa satu langkah kehadapan yang cukup berani oleh Hafiz Hamidun, orang muda, untuk berada di pentas global dan juga tempatan secara aktif. Tetapi kita perlu ada katakan sustainability. Betul. Supaya kita tidak jadi artis bermusim, usahawan bermusim. Kerana kita itu trend masyarakat, itu trend industri kan. Hari ini muzik spiritual mungkin meletup, tetapi esok lusa kita tak tahu. Jadi apa yang memberanikan Hafiz terjun ke dalam industri ini? Saya rasa sebab pasaran kita bukan, bila kita cerita tentang perniagaan, pasaran bukan hanya tertakluk di Malaysia semata-mata, tetapi sebenarnya muzik apa yang kita bawa, produk kita ini ialah satu produk yang tidak ada tarikh luputnya, dan juga boleh diakses, boleh dinikmati oleh semua masyarakat, bukan hanya masyarakat Muslim semata-mata, tetapi juga turut boleh dijadikan sebagai mungkin apresiasi seni oleh bangsa lain, agama lain, world dan music, sebagainya. Dia adalah satu music world, dan tak ada sebarang eksklusiviti untuk Muslim semata-mata. Tak ada. Saya bila kita berfikiran begitu, akhirnya kita akan lebih terbuka dalam bersaing dengan pasaran-pasaran yang lain. Dan saya sebenarnya sangat menghormati juga pasaran muzik-muzik yang lain. Contohnya kalau kita lihat dalam jalur yang sama spiritual, ada pelbagai. Kita ada muzik gospel, kita ada muzik Turki misalnya, pelbagai muzik yang bersaing bersama-sama. Tapi apabila kita jadikan ia sebagai salah satu kegiatan seni yang kita gembling bersama-sama, akhirnya kita di sebalik kita menjadi lawan, kita menjadi kawan dan berjaya. Hafiz bukan sahaja memikirkan tentang pasaran, tetapi
Hafiz juga berada dalam lingkungan tahu dari sudut pattern, dari sudut hak cipta, dan juga berada di pentas antarabangsa, reach out dengan label-label antarabangsa, warna dan sebagainya, sepatu peluang. Jadi apa yang ingin dicapai dalam konteks ini? Apabila kita bercerita tentang intelek, harta intelek, dia adalah satu perkara yang menjadi concern. Apabila kita tidak kawal daripada peringkat akar undi, daripada mula, dia akan menjadi sesuatu yang tidak boleh ada kawalan, dan akhirnya akan berlaku eksploitasi dan manipulasi. Kita rugi juga. Kita yang rugi. Dan sebenarnya walaupun saya katakan apabila kita terlibat dengan proses dakwah dan sebagainya, wang ringgit bukan matlamat yang kita letakkan di hadapan. Betul. Tetapi akhirnya apabila kita tidak meletakkan dia di hadapan, kita sebenarnya meletakkan dia di belakang. Apabila dia meletakkan dia di belakang, dia akan mengejar kita. Wang ringgit akan mengejar usaha dakwah kita, dan kita perlukan dia sebagai sokongan, sebagai modal, sebagai tools untuk kita ke hadapan dan terus ke hadapan. Dan saya tak pernah letakkan wang ringgit ataupun kebendaan di hadapan, kerana saya tak mau mengejarnya. Dan akhirnya apabila keadaan yang sama telah pun kita perbetulkan, jadi unsur-unsur perundangan, hak cipta, pattern itu akan menjadi lebih mudah, kerana sasaran kita ialah sebenarnya untuk menyampaikan message, dan akhirnya perkara-perkara yang kita tidak lupakan itu akan sentiasa berada di belakang kita sebagai sokongan. Apa yang saya buat dari sudut penghasilan muzik, di sudut penghasilan lagu dan sebagainya, sebenarnya saya tidaklah kata lari terlalu jauh dengan apa yang saya buat sebelum ni. Tapi apabila kita memandang aspek perlunya ada identiti yang tersendiri, jadi saya rasa apa yang saya hasilkan sekarang ialah 100% gambaran siapa saya secara peribadi, dan melihat bahawa trend muzik yang saya bawa ni lebih kepada pendekatan spiritual tetapi lebih moden dan sebagainya. Pada saya itu adalah satu definisi tentang siapa Hafiz Hamidun secara peribadinya, secara pemikirannya juga mungkin macam tu. Saya seorang yang berfikiran terbuka. Saya tidak ada sebarang kata orang halangan tentang perkara-perkara yang terutamanya inovasi kepada sesuatu kebaikan. Kalau kita nak jadikan dia sebagai satu yang lebih baik, tak ada mudaratnya kat situ, jadi itu ya pilihan saya. Subhanallah wa bihamdihi. Pada saya ia sekadar satu minat yang saya pegang daripada kecil lagi. Jadi tidak ada kata turning point yang terlalu jelas sangat. Seumpama saya kalau kata sebelum ni daripada genre music rock contoh kata sebagainya. Tapi secara peribadi, saya rasakan bahawa muzik yang saya perjuangkan ini, turning point dia sebenarnya lebih kepada complexity kepada simplicity. Jadi apabila kita berubah daripada sesuatu yang padat kepada sesuatu yang lebih loose, kita rasa kita mudah bergerak, lebih bebas, kita ada banyak ruang untuk berkarya, dan juga kurang ruang untuk kita lakukan kesilapan yang mungkin mungkin menimbulkan persoalan pada orang lain, dan akhirnya menjerat diri kita juga dengan pilihan muzik tu. Saya rasa apabila kita hasilkan muzik yang sebegini, dari sudut penerimaan saya lihat sangat bagus, dan dalam masa yang sama saya juga mengesan terdapat satu interest baru yang kita munculkan daripada muzik yang kita hasilkan, bukan sahaja dari segi peminat-peminat menerima dengan sangat bagus secara positif dan sebagainya, tetapi penggiat-penggiat industri secara total juga sebenarnya sedang beralih kepada gerak langkah yang sama. Kalau kita lihat muzik pop misalnya, kalau dulu dengan production yang sangat heavy, dengan kompleks, tapi sekarang ni kebanyakan lagu-lagu yang mendapat perhatian
Semua lagu-lagu yang simple, lagu-lagu yang asas gitar. Kalau lagu-lagu sebagai contoh mungkin Yuna, Najwa Latif, sangat simple. Kemudian ada juga lagu-lagu yang asasnya piano, Ombak Rindu, lagu-lagu sebegitu sangat menerima sambutan, dan saya rasa ini adalah satu gerakan arus pergerakan yang sama yang bukan saja melanda muzik spiritual tapi just industri muzik secara umum di Malaysia. Saya sangat memahami risiko yang bakal saya hadapi, dan saya tidak ada masalah langsung untuk berhadapan dengan risiko, kerana pada saya setiap apa yang kita lakukan perlu ada risk management yang perlu kita ketahui, dan kita perlu buat study yang cukup, kerana apabila kita dah mempunyai asas yang kukuh tentang apa yang bakal kita lakukan, jadi risiko itu akan menjadi satu ujian dan juga penggalak sebenarnya untuk kita berusaha dengan lebih ke hadapan, dan dalam masa yang sama mencapai maksud yang kita nak. Bila kita bercakap tentang muzik sebagai metod dakwah, muzik sebagai alternatif dakwah dan sebagainya, saya merasakan apa yang saya buat sebenarnya bukanlah merupakan perkara yang besar. Kalau kita ambil analogi pokok tu, mungkin kita ni muzik dan juga peranannya dalam dakwah ni sekadar urat-urat di daun di hujung ranting, sebab kita bukan menjadi perkara asas, perkara pokok untuk akidah dan sebagainya, tapi sebenarnya kita melengkapkan apabila saya melihat ada 3 perkara utama yang perlu diambil kira. Tidak kira sama ada muzik kita tu digolongkan sebagai muzik spiritual atau sebagainya, tapi sekiranya kita akan ada unsur akhlak, kita ada unsur akidah, dan juga kita ada juga unsur iman di dalam mesej yang bakal kita sampaikan, tak mengira lagu spiritual atau lagu rock atau apa-apa juga bentuk penghasilan karya seni. Jadi itu ialah sebenarnya satu cara, satu cabang, satu metod dakwah yang sebenarnya boleh semua orang boleh involve dan tidak hanya tertumpu kepada penggiat-penggiat muzik spiritual semata-mata. Saya rasa inilah antara cabaran yang agak sukar, sebab kita tidak dapat gambaran yang tepat siapa yang akan suka dengan apa yang kita lakukan, siapa yang menentang. Tapi walaupun demikian, saya rasa cabaran kita akan menjadi lebih mudah sekiranya kita sentiasa berkomunikasi. Jadi apabila kita sentiasa involve dengan media, kita berada di media sosial, kita juga berada di on ground bersama-sama dengan mereka yang memerlukan hiburan alternatif spiritual sebegini, akhirnya kita mendapat respon one to one. Jadi kita rasa apa yang kita dapatkan itu ialah satu respon yang sangat tepat, genuine, dan kita tidak ada unsur-unsur berselindung dan sebagainya. Sebab hanya mereka yang betul-betul meminati dan membuka hati mereka untuk muzik begini yang akan secara akhirnya memberikan respon yang positif kepada apa yang kita buat. Tapi alhamdulillah, saya rasa media sosial telah membantu mungkin lebih kurang 70% capaian kita. Lebih mudah, dan kita sebenarnya dapat akses yang sangat mudah, dan juga mereka mendapat akses kepada kita. Mereka boleh bertanya, mereka boleh memberikan respon, mereka boleh beri cadangan, dan kita rasa walaupun ada segelintir kecil yang mungkin menentang, mungkin tidak menyokong, mungkin memberikan kata-kata yang tidak enak untuk apa yang kita buat, tapi saya rasa itu bukan satu masalah besar, kerana apa yang lebih penting, apa yang kita buat ni kita tak nak cari mudarat. Nampaknya lebih banyak kebaikan, dan sememangnya apa yang kita jumpa hanya kebaikan. Kita tak jumpa lagi orang yang bersama-sama dengan muzik spiritual atau mereka menghayati muzik sebegini terlibat dengan perkara-perkara yang jenayah, wallahualam. Belum lagi kita jumpa, tapi akhirnya kita jumpa lebih banyak kebaikan daripada perkara yang mudarat. Apabila kita kata kita nak menyentuh hati
masyarakat atau berjumpa dengan orang di seluruh dunia. Kita tak ada batasan ya. Kita ada kekangan. Kekangan kita mungkin masa, kekangan kita mungkin faktor kos, modal dan sebagainya. Kekangan kita juga mungkin kadang-kadang faktor undang-undang yang tidak membenarkan kita sedemikian dan sedemikian. Ada polisi di tempat-tempat tertentu di negara-negara yang memerlukan kita pelbagai ragam lah untuk kita capaikan perkara ni. Jadi media sosial semestinya menjadi jalan mudah, jalan pintas, sebab walaupun ada threat, ada kita kata masalah ya dari segi muat turun secara tidak sah dan sebagainya, tapi sebenarnya itu tidaklah menjadi satu concern saya yang utama, kerana akhirnya apabila orang mendengar dan akhirnya orang tergerak hati dan lebih dekat dengan Tuhan, sasaran dia ialah 3 seperti yang saya katakan tadi: iman, akhlak dan juga akidah. Dapat 3 perkara tu, jadi matlamat dakwah kita telah pun tercapai melalui satu cara. Terpulang kepada kita selepas itu untuk membentuk, untuk memberikan garis panduan yang selanjutnya. Adakah mereka perlu dihidangkan dengan zikir terapi contohnya semata-mata, ataupun perlu ada suplemen-suplemen lain yang akhirnya mendekatkan mereka dengan Quran, dengan Rasul, dengan agama, dengan perkara-perkara rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Saya rasa mungkin masa yang sesuai. Saya tidak kata sebab saya. Mungkin saya akan katakan kandungannya memang kita tak boleh nafikan, sebab kita sebut pasal sifat Allah, kita puji Allah, kita zikir nama-nama Allah dan sebagainya. Tapi mungkin masa yang tepat, dan dalam keadaan trend sekarang, orang dah mula dekatkan balik pada agama. Orang suka program-program agama. Kalau kita tengok, banyak ustaz-ustaz selebriti, ustazah-ustazah selebriti dah banyak, dan ramai selebriti-selebriti tanah air juga dah mula membuat penghijrahan dari segi image, dan manusia sememangnya suka pada perkara yang positif dan tak ada masalah. Jadi antara track yang kalau ikutkan sebelum ni saya featuredkan sebuah zikir, iaitu zikir astaghfirullah. Di YouTube kita dah reach almost 1.3 million views. Jadi kalau 1.3 kali juta orang beristighfar, istighfar ni kita minta ampun, minta maaf dosa, kita taubat. Jadi saya rasa mungkin zikir astaghfirullah ni menjadi satu fenomena, dan di mana-mana, di rancangan TV, di video, di ringtone dan sebagainya. Jadi mungkin ini jadi satu pintu yang lebih mudah untuk orang-orang yang mungkin baru nak mendekatkan diri dengan agama. Jadi mereka rasa lebih tenang, lebih relax, tak ada sebarang stres dan sebagainya lah mungkin. Itu pandangan saya. Mungkin saya salah. Tapi dalam masa yang sama kita buat semua benda, marketing, promosi, kita spend duit untuk video, dan sebenarnya kalau kita buat sesuatu perkara untuk kerja agama, pastinya kalau kita bantu untuk mempromosikan agama kita, insya-Allah Allah juga akan memudahkan. Masih bersama Hafiz Hamidun. Mungkin Hafiz melihat dalam dunia industri yang begitu kompetitif lah, untuk terus relevan dalam masa yang sama, you sebagai pengurus, you sebagai taukih, you sebagai pengubah, you sebagai penyanyi, bagaimana membahagikan masa? Saya perlu buat banyak perkara dalam masa yang sama. Ya. Satu hari ada 24 jam. Tapi sebenarnya kalau dari segi saya rasa lah untuk menjadi macam ni, banyak perkara yang perlu dikorbankan. Tidur malam
tak Pasti. boleh nak Sehebat senyak orang tu. lain. Pukul 3 dah terbangun. pukul 3 baru tidur. Oh. Pukul 6 dah bangun. Ya. So petang kena curi masa dalam kereta sikit, tidur waktu Zuhur tidur sekejap sebelum tu. Banyak perkara yang perlu kita buat dalam masa yang sama. Sebab apabila kita keluar berjumpa dengan masyarakat, saya kata saya tak letakkan saya sebagai selebriti. Apabila kita bekerja, saya ialah pekerja. Cuma bila berada di atas pentas saja kita akan dia mungkin jadi penghibur dan sebagainya. Tapi di luar itu, sebalik itu, saya kata saya mengambil peranan sebagai pekerja. Saya lah kuli, saya lah segala-galanya. Apabila pakai banyak topi ni, pastinya ada SOP, ada cara yang tertentu yang diguna pakai oleh Hafiz Hamidun. Dengar cerita, suka membaca dan melihat cara-cara pengurusan yang efisien, yang smart. Lebih-lebih lagi dalam dunia orang muda hari ini. Google, Apple dan juga Facebook. Mungkin itu inspirasinya. Betul. Saya sangat mengkagumi ikon-ikon yang mendalangi, kita kata menerajui syarikat-syarikat yang sangat fleksibel, sangat moden. Kalau kita tengok Facebook misalnya, Mark Zuckerberg, dia seorang yang sangat muda, jadi kita ada envy macam tu. Tapi sebenarnya to handle manusia, kita perlu gunakan kaedah manusia juga. Untuk disayangi, kita perlu sayang orang juga. Dalam masa yang sama, untuk jadikan sebuah syarikat itu produktif dan sebagainya, kita juga perlu jadi produktif. Saya sebagai contoh, saya kena datang pukul 9. Tidak ada alasan untuk kita tidak menunjukkan contoh yang terbaik untuk organisasi yang kecil. Okey, untuk akhirnya untuk orang lebih kenal ataupun dunia zikir terapi Hafiz Hamidun. Siapakah Hafiz Hamidun yang paling mudah untuk orang kata pun associates? Mungkin yalah, tak tepat lah kalau saya nak gambarkan diri saya sendiri. Tapi akhirnya saya rasa orang boleh mengenali saya berdasarkan beberapa ciri lah. Saya ni seorang yang sukar untuk didekati, tetapi apabila kita dah menjumpai, apabila kita dah faham, akhirnya kita akan menjadi sangat mudah untuk dikawan, untuk sangat mudah dijadikan sebagai sahabat dan sebagainya. Di sudut muzik pula, saya rasa saya lebih bersikap fleksibel di situ, kerana apabila kita tak kenal, kita tak akan cinta. Jadi sama juga sesuatu apa yang saya buat, saya suka mengenali, saya suka mengkaji, dan akhirnya apabila kita dah dapat perkara tu, kita akan jadikan ia sebagai set dan trend. Okey, terima kasih Hafiz Hamidun. Sama-sama. Sebenarnya setengah jam tak cukup. Betul. Kita berbincang dengan banyak benda yang saya boleh cungkilkan dengan Hafiz Hamidun, tetapi Ramadan pula tu. Betul. Penat juga kan. Tapi insya-Allah kita ada masa, jika ada peluang kita akan jumpa lagi dengan Hafiz Hamidun untuk mencungkil dunia kreatif beliau. Dan itu saja untuk kali ini. Berjumpa lagi dalam Ramadan Awani, dan jangan lupa terus bersama kami di Astro On Air. Assalamualaikum. Jumpa lagi.